Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Hasriani binti Lampri, nomor metrik 142127. Hari ini saya akan membincangkan berkaitan topik PGT 201, yaitu Instructional Technology Practice, dan model yang telah diberikan adalah Criterion Differences Instruction. CRI ini merupakan teori yang diasaskan oleh Robert Major, iaitu ahli psikologi dan pengarang Amerika, yang merupakan satu kaedah yang komprehensif untuk reka bentuk dan penyampaian dalam pembelajaran. Ia juga adalah berdasarkan pada objektif pembelajaran yang memberi gambaran asas kepada reka bentuk, dan objektif hendaklah lebih khusus dan spesifik bagi membolehkan penilaian dilakukan terhadap tajuk yang dipelajari, dan CRI ini boleh digunakan untuk sebarang bentuk pembelajaran. Terdapat 5 komponen objektif pembelajaran, iaitu SMART. Yang pertama, spesifik. Objektif hendaklah jelas, ringkas dan spesifik untuk memberi arahan. Yang kedua, measurable, iaitu objektif hendaklah mempunyai satu atau lebih standard yang diperlukan yang tertumpu kepada DSKP. Yang ketiga, objektif hendaklah realistik, boleh dicapai dan bersifat tingkah laku, iaitu achievable. Yang keempat, result oriented, iaitu objektif hendaklah jelas untuk menentukan hasil prestasi yang dikehendaki terhadap murid. Yang kelima, time bounded, iaitu objektif hendaklah mengandungi masa yang spesifik. Contoh objektif pembelajaran adalah: di akhir pengajaran ini, pelajar dapat menyenaraikan 5 faktor yang menyebabkan pencemaran udara, yang menunjukkan ia tertumpu kepada 5 elemen SMART yang telah dinyatakan. Seterusnya adalah prinsip-prinsip CRI. Yang pertama, objektif hendaklah diperolehi daripada prestasi kerja dan mencerminkan kecekapan pengetahuan terhadap murid. Yang kedua, pelajar hendaklah belajar dan membuat latihan terhadap kemahiran yang belum dikuasai bagi meningkatkan tahap mereka. Yang ketiga, pelajar diberi peluang untuk mengaplikasi setiap objektif yang dipelajari dan mendapatkan maklum balas mengenai kualiti prestasi mereka. Yang keempat, pelajar seharusnya menerima latihan berulang kali untuk kemahiran yang sering digunakan atau sukar untuk dipelajari. Yang kelima, pelajar bebas untuk memerintahkan arahan mereka atas kekangan yang dikenakan oleh prasyarat, dan kemajuan adalah dikawal oleh kecekapan mereka sendiri, iaitu penguasaan objektif. Seterusnya adalah strategi Criterion Differences Instruction. Dia terbagi kepada 4, iaitu audience. Dapatlah kita simpulkan di sini bahawa penonton merupakan pelajar dan pelakon merupakan guru. Oleh itu, siapakah pelajar guru? Iaitu yang akan melakukan persembahan. Ini jelaslah menunjukkan bahawa setiap penonton dan juga pelakon hendaklah memainkan peranan yang lebih spesifik. Yang kedua adalah behavior, iaitu prestasi. Objektif selalu menerangkan apa yang dapat dilakukan oleh pelajar. Tujuannya adalah untuk mengaplikasikan hasilnya di masa akan datang. Apabila menulis objektif ini, kita hendaklah tanya kepada diri sendiri, apakah yang akan dilakukan oleh pelajar untuk membuktikan tujuan pencapaian mereka. Dan prestasi ini dapat dibahagikan kepada 6 tahap dalam aras taksonomi Bloom. Yang pertama, aras yang mudah adalah mengingat dan menggunakan kata kerja seperti menyatakan, memilih, mengenal pasti. Yang kedua, memahami. Aras kedua iaitu sebagai contoh menjelaskan, menerangkan. Aras yang ketiga, mengaplikasi, iaitu mengira, meramal. Yang keempat, menganalisis. Sebagai contoh adalah membezakan, menyimpulkan. Yang kelima, mengukur, menguji, iaitu menilai dari aspek mengukur, menguji, memilih. Dan yang keenam, mencipta, yang merupakan aras yang paling tinggi, yang paling sukar dalam aras taksonomi Bloom, sebagai menggunakan kata kerja seperti menghasilkan, menggabung dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah conditions, iaitu syarat-syarat. Objektif sentiasa menerangkan keadaan penting jika ada di mana prestasi akan berlaku. Sebagai contoh, jika guru telah memberikan arahan tanpa bantuan alat, oleh yang demikian pelajar tidak memerlukan sebarang penggunaan alat seperti calculator untuk dalam pengiraan. Yang keempat adalah degree, iaitu menunjukkan sejauh mana penguasaan murid dari aspek kecekapan, kelajuan, ketepatan, kualiti dan lain-lain. Jika guru dapat menentukan tahap prestasi mereka, maka mereka mempunyai standard yang sesuai untuk menguji arahan untuk pelajar.
Dan seterusnya, kita beralih kepada kelebihan CRI. Yang pertama, pelajar diuji melalui pengetahuan mereka mengenai tujuan atau standard tertentu yang telah dinyatakan dalam DSKP, iaitu Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran. Yang kedua, jika pelajar tidak menguasai topik tertentu, guru akan kembali mengajar piawaian itu lagi sehingga pelajar melakukan dengan lebih baik. Yang keempat, penilaian adalah merujuk kepada keperluan, yang bermaksud ujian hendaklah dibuat berdasarkan kepada keperluan murid dari aspek seperti kognitif dan sebagainya. Yang keempat, ia hendaklah memberi tumpuan kepada arahan berdasarkan keperluan pelajar. Pelajar perlu membuat kemajuan ke arah matlamat dan objektif mereka untuk membandingkan skor yang mereka perolehi. Kelemahan CRI pula, yang pertama, ia tidak dapat dibandingkan prestasi pelajar di lokasi tertentu dengan norma kebangsaan. Apa yang kita dapat lihat, kita tidak dapat membandingkan suatu sekolah itu dengan sekolah yang lain kerana mempunyai tahap pentaksiran yang berbeza. Yang kedua, memerlukan banyak masa dan kompleks untuk berkembang, iaitu memerlukan lebih banyak kaki tangan kerana penilaian beban kerja yang sukar. Yang ketiga, memerlukan pimpinan dan kolaborasi yang cekap, dan kurang kepimpinan dan akan dapat menyebabkan masalah. Bila dan kenapa model ini diperlukan? Yang pertama, dari aspek bila, hendaklah tertumpu kepada sebelum, semasa dan selepas. Sebelum, guru mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar dan objektif ini merupakan panduan sebelum masuk ke dalam kelas. Yang kedua, guru mempraktikkan objektif ini yang telah dirangka oleh DSKP. Yang ketiga, iaitu selepas, guru membuat penilaian terhadap pelajar melalui tugasan yang telah diberikan. Kenapa model ini diperlukan dalam proses pengajaran? Yang pertama, untuk mengenal pasti peningkatan tahap pemikiran kognitif pelajar berdasarkan dari tahap taksonomi Bloom. Yang kedua, memastikan penilaian yang dibuat adalah berdasarkan kepada objektif pembelajaran yang telah dihasilkan dan mempunyai garis panduan dalam kelas semasa proses ini berlangsung, dan memastikan objektif yang dihasilkan adalah sejajar dengan hasil pembelajaran di hujung objektif pembelajaran. Pendapat saya tentang minimalist presentation design, yang pertama, ia adalah menarik kerana desain ini menunjukkan kepelbagaian warna dan objek yang mampu menarik perhatian penonton untuk melihat presentation ini. Yang kedua, kreatif, iaitu desain ini mampu diubah mengikut kesesuaian pengguna. Yang ketiga, inovatif, iaitu desain ini mempunyai kualiti dan produktiviti yang baik untuk penonton dan pengguna sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Secara kesimpulannya, dapatlah saya simpulkan bahawa model ini menjelaskan tentang objektif atau tujuan sesuatu yang dilakukan, sebagai contoh objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif ini juga hendaklah tertumpu kepada 5 elemen SMART yang telah dinyatakan sebentar tadi, dan oleh yang demikian, model ini hendaklah dipraktikkan dan diaplikasikan dalam diri individu untuk digunakan di masa akan datang. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.